Di dalam waktu yang tertinggal, seperti angin yang tak pernah diam, menebarkan fikiran mencari motif dan objektif, merentasi masa silam kegemilangan tamadun Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita bersama lagi dalam rancangan Tamadun Islam, siaran dari Suara Islam Kuala Lumpur bersama tetamu undangan Dr. Ma'rufah Ismail dari UPM Sedang, Selangor. Selamat datang ke studio, Doktor. Apa khabar? Ya, terima kasih. Dan minggu ini masih lagi dalam perbincangan etika perubatan, Doktor, ya? Ya, insyaAllah. Jadi kita sentuh sedikit tentang fiqh perubatan, Doktor. Apakah dia fiqh ini, Doktor? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Apakah fiqh perubatan? Maksudnya dalam perubatan ini ada banyak yang berkaitan, yang bersangkutan dengan hukum fiqh. Kalau kita lihat dalam pengguguran bayi, tentulah kita tahu bahawa pengguguran inilah hukumnya adalah haram. Begitu juga dengan perkara-perkara yang lain. Antaranya hukum yang mengharuskan, umpamanya, bagaimanakah sekarang ini ada konsep ibu tumpang umpamanya. Ibu tumpang ni maknanya memberikan rahimnya untuk disewa oleh pasangan yang tidak hendak mengandung anaknya sendiri. Apakah hukumnya? Ini adalah di antara perkara-perkara yang dibincangkan di dalam fiqh perubatan. Fiqh perubatan ini telah banyak dibincang dalam kitab fiqh yang tradisi kita, tetapi ada banyak pula masalah-masalah moden hari ini yang mungkin tidak muncul pada masa yang ketika dahulu. Bayi tabung uji umpamanya, apakah hukumnya? Apakah hukum bayi tabung uji yang diambil daripada benih suami dan isteri yang sah? Apakah bezanya pula dengan yang tidak melalui perkahwinan yang sah? Tentulah walaupun mekanismenya sama, tetapi hukumnya tetap berbeza. Pengklonan, hari ini dalam zaman teknologi ini boleh dikelonkan sel manusia, sel haiwan, sel tumbuh-tumbuhan, dan boleh dibentuk induk ataupun bakal yang dilahir itu sama seperti induk asalnya. Apakah hukum dalam Islam? Tentulah perkara yang seperti ini memerlukan perbincangan yang sangat teliti, bukan sahaja di kalangan ahli perubatan, tetapi mestilah berpadu ilmunya dengan ilmu syariah. Dan oleh sebab itu dia merupakan satu masalah yang mencabar dalam masyarakat Islam hari ini, sebab perkembangan yang berlaku di dalam perubatan sangat-sangat cepat berlaku, sehingga kadang-kadang tidak sempat ditangani oleh para ulama kita. Kadang-kadang untuk memahami pengklonan memerlukan pengetahuan untuk diberi briefing kepada ulama supaya dia faham apakah yang dimaksudkan dengan pengklonan, apakah yang dimaksudkan tabung uji, apakah yang dimaksud dengan surrogate mother ataupun dengan ibu tumpang dan sebagainya. Baru dia boleh mengeluarkan hukum. Kadang-kadang apa yang berlaku sebenarnya tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh satu pihak lagi, maka kita ada konflik tentang ilmu dalam kes seperti ini. Dan untuk mencari seorang individu yang bersepadu ilmunya, kita dalam zaman sistem moden ini cukup sukar untuk kita mencarikan seorang yang pakar dalam perubatan dan pakar dalam fiqh, pakar di dalam usul fiqh, pakar di dalam banyak bidang yang lain, sehingga dapat memberikan hukum dengan tepat. Dan inilah persoalan-persoalan yang disebabkan, yang kita bincangkan dalam perubatan ataupun fiqh perubatan ini. Dan tentulah bukan saya untuk membincangkan tajuk yang begini luas, tetapi kita hanya sebut sebagai perbincangan umum, sebagai orang awam untuk melihat apakah dalam etika perubatan ini dikaitkan dengan syariah dan juga dengan akidah umat Islam itu sendiri. Apa pandangan ilmuwan pula tentang ibu tumpang atau surrogate mother ni, Doktor? Ya, cukup payah, sebab Islam antara maqasid syariah kita ialah untuk, antaranya lah untuk menjaga keturunan, nasab. Selain kalau terlihat ada 5 perkara asas yang dalam Islam maksud daripada syariah kita ialah untuk menjaga nyawa, untuk menjaga agama, untuk menjaga harta dan sebagainya, itu salah satunya lah untuk menjaga nasab. Bayangkan seorang suami isteri yang sah. Kalau tidak sah, lain cerita lagi. Seorang suami isteri yang sah dan boleh melahirkan anak, tetapi mereka tak nak mengandung di atas sebab-sebab mereka yang faham, mereka sendiri tahu. Jadi mereka telah membentuk bayi tabung uji. Mereka berikan bayi benih tadi untuk dikandung oleh seorang wanita lain. Wanita itu pula profesional, dia tugasnya mengambil upah untuk mengandung anak orang lain. Siapakah ibunya? Bayi yang dilahirkan tadi, siapakah ibunya?
So kita kelam kabut. Kita akan kelam kabut di dalam nasab, nak menentukan nasab bagi bayi yang dilahirkan. Sebab nasab ini pula adalah keharmonian Islam. Ini maksud ialah untuk menjaga nasab. Yang nasab ini ada hubungannya ibu bapanya, yang ada hukumnya dengan paraiknya, dengan berbagai-bagai masalah lagi dengan wanita-wanita yang haram dikahwininya. Nak jadi wali. Nak jadi walinya siapa dia? Dan yang lebih menariknya di barat baru ini ada kes yang suami isteri bentuk bayi tabuji ya, kemudian diberikan untuk dikandung oleh seorang wanita. Dan wanita ini kebetulannya emak dia pula dah. Mak kepada wanita tersebut. Siapakah bayi yang dilahirkan nanti? Cucu dia ke? Atau anak dia ke? Apakah hubungan lain? Dan perkara yang seperti ini tentulah menimbulkan kegawatan di dalam masalah nasab. Oleh sebab itu, ulama Islam cukup tegas dalam seperti ini. Sebab bila kita melihat dalam ayat Al-Quran, Islam hanya mengiktiraf ibu ialah yang melahirkan kita. In ummahatuhum allati waladanhum. Dan sesungguhnya ibu mereka adalah yang melahirkan mereka. Itu adalah dalam surah Al-Mujadalah ayat yang kedua, menunjukkan bahawa ia melahirkan dengan benih yang asal itu mesti daripada orang yang sama. Dan apabila kita mengubah fitrah ilahi, so kita akan menemui malapetaka, khususnya dalam susun galuh, dalam nasab, dalam musyawarah kita, di dalam sistem keluargaan kita, dalam institusi kekeluargaan akan jadi kacau bilau. Tak tahu yang mana ayah, tak tahu mana adik-beradik, tak tahu mana siapa ibu, sebab apabila ada proses yang seperti ini. Dan oleh sebab itu banyaklah ulama-ulama kita, dan kita lihat dalam fatwa muasirah yang umpamanya dalam Al-Qadhawi dan sebagainya, banyak dibincangkan seperti ini. Ini di luar daripada skop kita untuk bincangkan dalam ruangan ini, tetapi bagi para pendengar ataupun bagi mereka yang berminat boleh melihat kepada fatwa muasirah ataupun fatwa contemporary dalam kes-kes yang berkaitan seperti ini. Terima kasih kepada saudara yang masih setia bersama dalam rancangan Taman Islam, siaran dari Suara Islam Kuala Lumpur. Ni Doktor ya, pengklonan menjadi persoalan bioteknologi abad ini. Adakah pengklonan ini menjadi cabaran besar kepada umat Islam? Ya, pengklonan satu lagi teknologi baru. Sebab teknologi hari ini telah sampai kepada boleh mengklonkan hanya daripada satu sel yang mereka temui. Dan sel kita seperti daripada mayat yang mati lama. Apabila kita ambil satu sel dan kita boleh hidupkan kembali, ini satu perkara yang menakjubkan. Tetapi dari segi hukumnya, apakah maksudnya? Ini juga kita seperti disebut play God. Kita mengambil peranan untuk menghidupkan yang mati dan sebagainya. Dan ini berkaitan dengan hukum. Tentulah perkara yang seperti ini menimbulkan perbincangan. Bukan pada manusia. Manusia belum lagi mereka lakukan pukulan. Terhadap haiwan pun. Kalau terhadap haiwan pun yang disebut di barat perkulungan biri-biri, Dolly yang disebut Dolly itu menjadi perbincangan dari segi etikanya. Sebab kita yang tidak tahu dalam bidang, tidak banyak mengetahui tentang bioteknologi ini, berbagai-bagai manipulasi boleh dilakukan. Umpamanya ada seorang, katalah pengklonan ini boleh dilakukan pada seorang manusia. Dan kalaulah kita klon diri kita sendiri, tentulah apabila perkara ini dibenarkan untuk pengklonan, dilakukan secara berjayanya, maka ada kemungkinan orang akan menggunakan segala etika yang terselit di sebalik perbuatan ini akan terdedah kepada banyak manipulasi dan sebagainya. Barangkali seorang yang kaya boleh klon dirinya sehingga besar nanti budak kanak-kanak tersebut dia akan jadikan itu sebagai bahan spare part dirinya sendiri. Kalau dia sekarang ni, kalau jantung dia rusak, dia mesti ambil jantung penderma yang mesti compatible dengan dirinya, belum pasti. Tetapi kalau yang klon ni pasti. Timbul banyak etika perkara yang selain kalau kita lihat dari segi hukum pun, kita lihat dari segi etika kemanusiaan pun banyak terdedah kepada perkara yang seperti ini. Lebih-lebih lagi sekarang ni ada orang mencuri bayi dan sebagainya untuk buat spare part, untuk buat sebagai gantian kepada pesakit yang menanti di hospital, menjadi satu jenayah baru, jenayah bioteknologi. Dan perkara yang seperti ini menimbulkan banyak persoalan. Adakah sel yang kita klon itu menyamai ataupun bayi ataupun anak yang dilahirkan daripada perklonan itu sama seperti yang asal? Tidak. Sebab Allah SWT telah mentakdirkan sejak fitrah bahawa sel manusia ini boleh berkembang beberapa kali. Selepas berkembang beberapa kali, dia tidak boleh berkembang lagi. So kita dari sekali lihat sejarah hidup manusia daripada bayi, besar, remaja, dewasa, dan apabila kemuncak sampai umurnya, dia mesti semakin lama semakin tua, selnya tidak boleh berkembang lagi.
Sekiranya kita ambil perkelunan ketika selnya sudah tua, tentulah sel itu ada beberapa perkembangan sel lagi untuk berkembang. Tentulah dia tidak boleh berkembang sebagaimana yang biasa, yang natural, yang tabii. Dan perkara ini tidak mungkin dilakukan. Dan oleh sebab itu, bukan sahaja dalam segi hukum, tetapi dari segi etika juga dipersoalkan. Cuma kalau kelun tentang sayur-sayuran itu dijual daripada perbincangan etika yang kita maksudkan di sini. Tetapi dia juga mengubah struktur yang ada di dalam sel itu sebut, yang mungkin bawa kebaikan ataupun sebaliknya kepada manusia. Dan perkara seperti ini juga memerlukan kepada penelitian yang sangat detail. Adakah projek genom manusia yang menyimpan DNA dalam data bank genom bercanggah dengan etika kehidupan manusia secara murni? Ya, sebab di negara-negara barat kita lihat bahawa DNA telah diambil sebagai satu identiti, macam ke IC kita. Kita sekarang ni ada dalam identiti kita, dalam mycard kita ada nama kita, bangsa kita, dan mungkin agama kita, ayah, keturunan dan sebagainya. Tetapi DNA ini mengandungi segala-galanya. Identiti kita ada di dalam DNA kita. DNA ini ditemui oleh pasangan saintis Watson dan Crick, dan dia melihat dalam keindahan dalam sel yang ada dalam diri manusia ataupun sel lain. Di dalam satu sel itu merupakan satu dunia sendiri, dan apa yang ada sifat pada manusia itu terkandung di dalam DNA yang kita ada itu. Oleh sebab itu, apabila kita menyimpan DNA kita dalam bank, umpamanya dipanggil bank genom manusia ini, apabila kita melihat DNA ini, kita boleh baca macam diary kita. Macam diary kita, apa yang kita tulis, apa yang lepas kan. Tetapi dalam DNA ini kita boleh baca yang lepas dan ke depan. Bagi saintis yang mendalami ilmu ini, dia boleh tahu apakah sifat manusia apabila diberikan DNA-nya. Orang ini tinggi, orang ini gelap, orang ini putih, orang ini sifat fizikalnya boleh dibaca 100% kalau ilmu manusia mencukupi. Dan bagaimanakah perangainya pun boleh dibaca juga. Adakah dia mempunyai penyakit jantung? Ada di dalam DNA ini, di dalam ketepatannya tertentu. Oleh sebab itu, apabila DNA ini diambil sebagai satu data, dia terdedah kepada pelbagai manipulasi. Syarikat insurans umpamanya, tentu dia tidak akan ambil orang yang berisiko darah jantung, sakit jantung umpamanya. So tentulah dia akan pilih pelanggan dia. Begitu juga dengan pekerjaan, ahli pekerjaan, dan dia akan lihat, baca DNA dulu sebelum dia memilih pekerjaannya. Dan itu yang baik. Yang tidak baik pula berlaku dengan pelbagai-bagai bentuk yang perkara itulah rahsia peribadi kita yang tidak boleh didedahkan pada orang lain. Inilah rahsia. Sebab DNA ini semakin banyak ilmu manusia, semakin tinggilah ketepatan pembacaannya, dan itulah hikmah ilahinya, keagungan ilahi meletakkan identiti manusia ini sehingga kita dapat lihat identiti kita terletak dalam sel yang sangat kecil, dan dikatakan apa yang kita lakukan direkodkan di situ. Setiap kali kita berbohong, ada kesannya mengubah struktur DNA kita dalam segi warna dan sebagainya, sehingga dia memberikan maklumat bahawa seorang ini seorang pembohong, orang ini seorang yang ganas, orang ini seorang yang demikian, sehingga kita boleh lihat dosa yang kita lakukan mungkin juga terdapat di dalam DNA kita. Tidak heranlah nanti apabila kita lihat amalan kita di akhirat direkodkan oleh malaikat, dan tentulah apa yang dilakukan oleh malaikat ini sesuatu lebih canggih, sebab manusia juga boleh melihat di dalam DNA manusia sebahagian daripada karakter manusia. Dan oleh sebab itu, kalau kita mengambil bank dan genom manusia ini, dia adalah di luar daripada etika seorang ahli perubatan. Tetapi kita lihat di negara-negara di barat umpamanya, mereka mengambil secara rahsia. Sebab untuk mengambil DNA manusia ini cukup mudah. Kita boleh ambil dengan alio kita. Kita boleh ambil daripada, kalau saya duduk di sini, kita boleh ambil DNA. Boleh diambil sebab DNA ini boleh diambil daripada rambut yang gugur dan sebagainya. Dan stem yang Charles Darwin tulis surat pada kawan dia, yang stemnya masih belum dibuka hari ini, dipercayai ada DNA Charles Darwin dalam 180 tahun yang dulu, dan mereka mengambil DNA Charles Darwin. Begitu mudah Charles Darwin DNA untuk diambil. Hatta dalam stem yang kita hantar pada kawan pun kita boleh ambil. Tetapi negara-negara Eropah setengahnya dia mengambil secara rahsia. Lebih-lebih lagi mereka yang disyaki, yang disebut so-called pengganas, mereka simpan DNA-nya, dan perkara ini dilakukan secara rahsia. Dan syarikat-syarikat insurans di luar negara juga melakukan perkara yang sama. Mereka mengambil pelanggan-pelanggan mereka untuk melihat berapakah
yang sepatutnya mereka kenakan bayaran kepada pemegang insurans mereka, supaya sebab mereka melihat data tentang pesakit mereka dalam data ini. Inilah yang memberikan apa yang dari segi yang kita bincang ialah dari segi etikanya, apakah dia beretika ataupun tidak, sebab dia adalah mendedahkan rahsia manusia kepada orang lain. Dan baik sekali Doktor ya. Perbincangan kita ini menunjukkan betapa pentingnya hubungan ulama dengan perubatan. Akan tetapi pada hari ini kelihatannya kedua-dua aspek ini terpisah. Apa langkah umat Islam perlu lakukan ke arah kesepaduan ilmu tersebut? Inilah yang sebenarnya masalah yang berlaku dalam apa yang kita hadapi hari ini, ialah ketidakkesepaduan ilmu yang dipisahkan di antara satu golongan dengan golongan ulama. Dan oleh sebab itu, kalau kita boleh mengulamakan saintis ataupun ahli perubatan, ataupun menjadikan saintis bagi ahli perubatan, itulah perkara yang baik. Tetapi kalau kita lihat apa yang kita bincang dalam ruangan inilah, dalam ruangan Suara Islam ini, khususnya apabila kita meninjau kembali kepada zaman kegemilangan agung umat Islam pada zaman tamadun Islam ini, untuk memberi gambaran kepada kita bahawa umat Islam satu ketika dulu mempunyai ilmu yang bersepadu. So apa yang kita bincang di sini untuk memberi gambaran bahawa kita sekarang tidak seperti mereka. So apakah langkah kita untuk ada bayang-bayangan mereka, supaya seorang ilmuwan kita mempunyai ilmu yang bergabung di antara bidang agama dengan bidang sains, dengan ekonomi, dengan kebudayaan, pendidikan dan sebagainya di dalam diri seorang manusia. Tetapi payah untuk kita lakukan. Tetapi setengah-setengah negara Arab, umpamanya, kita jangan heran apabila pensyarah mereka di universiti umpamanya ada 2 PhD, satu dalam bidang agama, satu dalam bidang sains. Kita jangan heran juga kalau mereka ada 3 PhD dalam perubatan, di dalam undang-undang, dalam matematik. Dan jangan heran kalau ada 4-5 PhD, sebab sekarang mereka telah ke arah itu, ke arah untuk sepadukan ilmu dalam diri seorang manusia, dalam konteks walaupun dipelajari dalam bentuk yang berbeza-beza, dalam departemen yang berbeza-beza, tetapi digabungkan dalam diri seorang. Dan oleh sebab itu kita belum ada tradisi di Indonesia. Kita hanya menguasai paling tinggi per 1 bidang, lebih-lebih per 2 bidang. Dan di Mesir Melaya saya dipahamkan mereka cuba membuat gabungan di antara fakulti, umpamanya syariah dengan ekonomi, dengan harapan seorang pakar ekonomi konvensional memiliki juga ilmu tentang non-fiqh. Lalu diharapkan mahasiswa ataupun siswa yang keluar ataupun graduan yang keluar daripada fakulti ini akan punya sedikit sifat kesepaduan. Maknanya mereka memiliki di antara ekonomi dan syariah. Dan satu lagi perubatan dengan syariah umpamanya. Supaya mereka keluar tu mereka mempunyai pengetahuan perubatan dan juga ilmu fiqh ataupun usul fiqh. Jadi gabungan ini diharapkan walaupun tidak menyeluruh tetapi dapat menggabungkan dalam bentuk yang minimum. Maksudnya kita ke arah untuk melahirkan ilmuwan sebagaimana yang pernah dilahirkan oleh ilmuwan Islam kita zaman silam. Itu adalah harapan kita, dan kita ialah dalam zaman yang awal untuk ke arah tersebut. Langkah kita adalah langkah yang pertama, langkah yang awal. So banyak lagi tugas bagi mereka yang generasi akan datang untuk melihat supaya kita akhirnya mencapai matlamat sebagaimana dicapai oleh ilmuwan kita zaman keagungan Islam yang mempunyai ciri-ciri kesepaduan, keseluruhan ilmu, keseluruhan yang ada dalam epistemologi kita. Wallahu a'lam.